A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita masuk sekarang pada minggu ke-8. Kita dah habis topik kedua iaitu differentiation. Kali ini kita masuk ke topik yang ketiga, topik yang terakhir dalam matematik 2 iaitu integration ataupun dalam bahasa Melayu panggil pengamiran. Okey. Okey, buka muka surat 160. Okey, tengok nota depan. The indefinite integral. Okey, integral atau integration ni dari dua. Satu dipanggil definite dan indefinite. Maksud indefinite ialah tidak terhad. Kalau definite itu terhad lah. Limited lah. Okey. So, indefinite integral. Okey, apa maksud integral pengamiran ni? Pengamiran ataupun integration is a reverse process. Satu proses balikkan lah. Ataupun proses bertentangan dengan pembezaan. Okey. Maknanya selepas kita buat pembezaan, okey, dia adalah lawanan arah dengan pembezaan. So macam katakan kita dapat satu ungkapan fx, kita differentiatekan dia dapat 4x. Okey, kita melalui proses integral, ini integration lah ni. Ini adalah proses pembezaan. Okey, dapat 4x. Bila kita buat integration, kita akan dapat 2x kuasa 2. 2x kuasa 2, bila kita differentiate, kita dapat balik 4x. Okey, ini asal dia. 2x kuasa 2. Bila kita lalui proses differentiate, kita dapat 4x. 4x tadi, bila kita buat integrasi, ataupun pengamiran, kita akan dapat balik 2x kuasa 2. So, itu adalah cara ringkas penerangan apakah maksudkan integral atau integration. Okey, keyword dia ialah reverse process, balik-balikkan songsangan dia. Okey, songsangan dia. Okey, the symbol. Okey, yang kita gunakan simbol dia macam ni lah, simbol macam S, cacing ni. Okey, belakang kena ada dx ataupun dy, dz dan sebagainya, bergantung pada apa yang kita nak sandarkan lah. Denote the integral of fx, iaitu maksudnya kamiran fx terhadap pemboleh ubah x. Kalau kita tulis fx dx ni adalah bermaksud satu, kita kamirkan persamaan fx tersebut terhadap pemboleh ubah x. Kalau kita tukar dy, respect to variable y lah dan sebagainya. Saya cakap tadi tu ada dua jenis integral iaitu indefinite, satu lagi definite. Indefinite integral is a process integration where the limit, maknanya ada had lah nilai dia. Where the limit integration are not determined. Maknanya had dia tidak dinyatakan, tidak ditentukan. Manakala definite integral provide the limit. Macam indefinite macam ni contoh dia. Kalau indefinite ada nilai dia, ada had atas, upper limit dan juga lower limit. Biasanya yang besar atas lah. Katakan kita tak kosong kat sini, bawah mesti negatif, katakan 3. Contoh dia, upper limit kosong, lower limit adalah 3. Ini termasuk dalam definite integration. While yang kita belajar mula-mula sekali, kita indefinite, maknanya tidak ada had, tidak ada nombor dekat tepi sebelah simbol ni, bermaksud ia dipanggil indefinite integral. Yang ada nombor, ada had nilai, dipanggil upper limit ataupun lower limit, dia dipanggil definite integration. Okey, 3.1.1 simplify indefinite. Kita akan baca indefinite dahulu. Together with algebraic function. So akan masuklah algebraic function, ada trigo nanti dan sebagainya. Okey, algebraic function dulu. So yang pertama integral of constant. Okey, kita bagaimana kita nak kalau macam differentiation, bila kita constant, bila kita bezakan, kita akan dapat always zero lah, kosong. Okay, yang bermula sekali tu, dia akan dapat kosong. Tapi macam mana pula keadaannya bila satu nilai constant, kita kamirkan, dapat berapa? Okay, katakan anggap k sebagai constant,
bila kita bezakan, kita kamakan K terhadap DX, so dia akan dapat KX campur C. Okay, KX campur C. Okay, C datang dari mana? C ni adalah constant of integration. Kalau awak gunakan definite yang ada nombor, okay, atau yang ada nombor, mana C ni kita boleh kira nanti. Kita boleh kira. Tapi disebabkan dia dipanggil indefinite, kita kena campur C. Every single soalan yang jawapan kena campur C. Awak tak boleh leave it kosong macam KX sahaja. Kena campur dengan C. Tidak akan tolak markah setengah markah kat sini. So ingat, untuk indefinite, awak kena campur plus dengan C at the bahagian belakang sekali. Okay. K adalah constant, C juga constant. Okay, contoh macam ni lah kan. Kalau KX, bila kita bezakan pun, Y sama dengan KX, dy per dx, kita akan dapat K. So, K adalah dapat balik yang asal macam ni. Okay, tu saya cakap ni reverse process. Katakan awak dapat KX campur C, okay, campur C lah contoh dia. Kalau buat dy dx, awak akan dapat hanya K sahaja bila kita bezakan terhadap X kat sini. Okay, C itu maknanya konsisten dapat nilai kosong kan kalau yang awak buat penyeraan sebelum ni. Okay, tengok example 3.1.1. Find the following indefinite. Indefinite semua tak ada nilai ya, bahagian tepi macam tu. Pada simbol integration tidak ada nilai. Okay, so senang je. Kalau pi tak ada X, maksudnya pi X campur C. Yang B 5 dapat 5X campur C. C kena tulis lah. Campur C ni semua setiap kena tulis. 1/7 DQ. Okay, tak semestinya X, Y ataupun Z. So ada Q sini. Jadi 1/7 Q campur C. Kalau DZ, ni kenapa ni? Kosong ke apa? Sebenarnya ini adalah nombor 1. Okay, so ini adalah nombor 1. Kalau tidak ada tulis. Kalau kosong, dia tak tulis. Dia kena tulis kosong kat situ. Okay, so 1 maknanya 1 kali Z dapatlah Z. So Z campur C. Kalau kosong baru dia tulis kosong. So kosong pun sama. Kosong kali dengan T dapat kosong. So campur C, so dapatlah C. Okay, kosong darab T maknanya kosong T terhadap T kan. Itu campur C sama dengan C. Maknanya kosong darab T dapat kosong. Kosong campur C dapat C. Negatif 63 pun sama negatif 63, X campur C. Okay. Next, exercise ni tak payah buat kot, mudah ni. So yang ni dapat berapa? 42X campur C. Negatif 1/6X campur C. Yang ni ada 5, 3/7 Y campur C. Y tengok mana? Tengok belakang lah. dy ke, dx ke, dk, dm, dq dan sebagainya. Yang ni 1/3 Z campur C. Yang ni negatif 1.8 W campur C. Yang ni negatif 5.9 pi Z campur C. Okay, soalan mudah ni. Kita tengok integral of power. Okey, barulah masuk bagaimana pula kalau macam sebutan algebra tersebut mempunyai kuasa. Okey. Ini adalah rumus dia. Kalau macam diberi AX kuasa N dx, maknanya A itu adalah nombor ni depan dia. X, N adalah kuasa pada X tersebut dan dx. So nak menyelesaikan untuk dapatkan integration bagi persamaan AX, N, dx ni, ini dia cara dia. Maknanya kuasa dia dicampur dengan 1. Okey, N campur dengan 1 dan dibahagikan dengan jumlah kuasa di atas. Yang ni awak campurkan, kemudian letak bahagian-bahagian bawah. Dua-dua sekali lah. Kalau ni katakan AX3. Okey, so kita nak bezakan dx. So dapat berapa? AX3 campur 1 bahagi 3 campur 1. So dapat berapa A? AX kuasa 4/4 campur C. Itu dia punya syarat lah. Okay.
Dan satu syarat tentu ialah N mestilah bukan nilai dia negatif 1. Sebab apa? Kalau N sama dengan negatif 1 campur 1 jadi kosong, negatif 1 campur 1 dapat kosong. A bagi kosong tidak boleh sebab dia akan jadi jawapan infinity. Okay, so syarat dia N mestilah bukan negatif 1. Okay, N bukan 1. Okay, tengok example 3.11b1. X kuasa 2 dx. X kuasa 2 dx. A ni sama dengan berapa? A dia sama dengan 1. Okay, tak tulis tak apa. A sama 1. N sama dengan 2. N sama dengan 2. So, N campur 2. 2 campur 1 dapat 3 bahagi 3. Okay, teruslah. 2 kuasa 1. Okay. 2 campur 1, 3. Bawah pun per 3. So, dapat berapa jawapan dia? X kuasa 3 per 3 campur dengan C. Okay. Mudah. Okay, tengok B. Soalan dia X sama dengan 3 per 2. 3 per 2, tekan kalkulator saja. 3 per 2 campur 1. Berapa dapat? 3 per 2 campur 1 adalah 5 per 2. Maknanya kat sini adalah 2 per 2 kan. Okay, campur 1 tu 2 per 2. 2 campur 3, 5. Okay, jadi 5 per 2. Bahagi 5 per 2. Okay, sekarang ni X 5 per 2 bahagi 5 bahagi 2. Okay. Sekarang macam mana nak selesaikan yang ni? Yang ni awak naikkan ke atas. So dapatlah 2x kuasa 5 per 2 bahagi 5. Itu cara penulisan ni lah. Itu cara nak menulis dia campur dengan C. Okay. Okay, kalau x bahagi ni maknanya 2 ni naik atas. Okay. Okay. 1/T kuasa 3/4. Jadi sekarang ni kalau macam ada semua pecahan ni, cuba naikkan T ke atas. Kat sini kita dapat 1T. Kalau kuasa dia positif, naik atas, jadi kuasa dia mesti negatif lah, 3/4. Okay. Ataupun kita tulis T 3/4. Okay, yang ni BT. So, macam mana? T negatif. Negatif 3/4 campur 1. So, bawah pun sama negatif 3/4 campur 1. Okay, campur C. So, dapat berapa? Kat sini, T sama dengan 1/4 lah. 3/4 campur 1. 1 ialah 4/4. 4, negatif 3 campur 4 dapat 1. Okay, so 1, 54 tambah C. Okay, kemudian saya cakap yang ni keluar kita nak atas. So kita dapat 4 T kuasa 1/4. Okay. Per 1 tak payah tulis lah. Per 1 tak payah tulis. Okay. Okay, find each the following indefinite integral. Okay, kuasa 4x kuasa 3. 4x kuasa 3. Kalau nak pecahkan A sama dengan 4 boleh. N sama dengan 3. Okay, kemudian kuasa dia kita campur 1, bahagikan dengan kuasa campur 1 tadi tu. Dan plus dengan C. Okay, kat sini 4x kuasa 3 campur 1. Okay, apa yang di atas ni letakkan di bahagian bawah. So, 3 campur 1 campur C. So, dapat 4x kuasa 4 per 4. Okay, 4x kuasa 4 per 4. Yang ni boleh dipotong setinggal x kuasa 4 campur C. Okay, mudah. Soalan B. Negatif 3x kuasa 2. Negatif 3x kuasa negatif 2 dx. So, yang ni campur 1 bahagi dengan negatif 2 campur 1. Okay, dapat berapa? Negatif 1 per 1. Negatif boleh potong. So, dapat 3x kuasa negatif 1. Juga boleh ditulis macam ni. Maknanya kita dapat negatif, kita dapat 3x kuasa negatif 1 kan. Maknanya kalau letak bawah, x ni jadi kuasa positif. So, dapatlah 3x. Awak boleh tulis cara pertama ataupun cara kedua. Dua-duanya saya boleh terima. Okay. D. 1/3 x kuasa 5. Okay. Yang ni kalau boleh letak atas. Bukan semua. X sahaja. Okay. Kalau macam ni kita letak atas x.
Kita dapat berapa? 1/3 X kuasa negatif 5. Kenapa letak atas? Supaya senang kita nak kira. Okay, mudah nak kira. So yang ni kena campur dengan 1. Jadi berapa? Yang bawah pun campur 1. Okay, negatif 5. Apa yang di atas tu, negatif 5 campur 1, bawah pun benda yang sama. So kita kali balik, negatif 5 campur 1 dapat 4, negatif 4. Negatif 4 kali 3 dapat 12. Okay, atas dapat X kuasa negatif 4. Kalau kuasa negatif 4, letak kat bawah jadi kuasa 4. Okay, jawapannya adalah negatif 1/12 X kuasa 4 campur C. Okay. Okay, satu lagi B. Oh, C kat sini punya. Okay, C 9X kuasa setengah. So, setengah sini 1/2 campur 1 dapat 3/2. Dan bawah dia 3/2 lah. So, yang ni boleh naik atas. Dapat berapa? Okay, 2 kali 3, 9. 2 kali 9, 18. 18 bagi 3 adalah dapat 6. Okay, kasih tu je lah. 9. Okay, 2 kali 9, 18. 18 bagi 3 dapat 6. Okay, 6X 32. Okay, okay, yang kedua. Okay, ini formula yang kedua. Okay, ini formula yang pertama kat atas tadi. Okay, yang nombor 1 ni adalah formula pertama. Okay, ini formula pertama. Okay, itu formula yang kedua pula. Kita tengok formula kedua macam mana. Okay, A, kemudian ada satu fungsi, ada kuasa, mana UX, kuasa N, DX. Maknanya kita nak settlekan begini, kalau ada kuasa, satu persamaan, tekan 3X campur 5 kuasa 5. Okay, ini adalah fungsi dia macam ni. Ini adalah contoh fungsi ini. Okay, 3X tambah 5 kuasa 5. So, apa yang kita buat ialah A, katakan A depan ni ada 5, katakan contoh ada 5. So A ada sama dengan 5 lah. 5 kali dengan 3X campur 5 kuasa 5 campur 1. Okay, bawah pun jadi 6 lah. 5 campur 1, 6. Didarabkan dengan pembezaan. Okay, kat sini kita gunakan lagi differentiation. Mana kita darabkan dengan pembezaan apa yang ada dalam kurungan tersebut. Kalau bezakan kurungan sini dapat berapa? So ada darab 3. So saya tulis, katakan 5 darab 3X tambah 5 kuasa 5 campur 1 bahagi 5 campur 1 didarabkan dengan perbezaan di dalam kurungan. So tambah C. So ini dapat berapa? 5 3X campur 5 kuasa 6 bahagi 6 kali 3, 18. Okay, campur C. Okay, ini contoh yang saya buat lah. Okay. A dan C adalah constant, adalah pemalar. N adalah integer dan U prime X adalah pembezaan bagi fungsi U tersebut. This formula is invalid. Okay. Formula ini tidak sah bagi soalan jika kita jumpa soalan 4X kuasa 2 tolak nombor 4 ataupun X kuasa 2 sebab the highest power value of X, okay, is not equal to 1. Maknanya hanya X kuasa 1 sahaja yang boleh digunakan untuk menjawab soalan ini, menggunakan formula ini. Kalau nilai X tersebut lebih tinggi dari 1, so formula ini tidak boleh digunakan. Ulang semula. Formula ni hanya boleh digunakan jika nilai X sama dengan 1. Jika lebih besar dari 1, so formula ni tidak boleh digunakan. So, korang tengok. Kalau dalam fungsi ni X yang lebih besar dari 1, tak boleh. Okay. Example 3, 1, 1, B2. Okay, tengok. Kita check dulu adakah kuasa dia sama dengan 1. Okay, ini betul. Ni boleh buat. Yang betul. Yang saya tengok dalam kurungan bukan di luar lain. Okay, yang ni X 2X, yang ni betul. Padanya semua soalan ini memenuhi lah. Maknanya dia boleh gunakan formula tadi. Sebab X sama dengan kuasa 1. Okay.
Bila dapat soalan, tentukan nilai A, N dan sebagainya. So kat sini A sama dengan 1, N sama dengan 4. Okay, UX sama dengan 5X tambah 3 dan U prime X sama dengan 5. Okay, dah dapat kita punya information, barulah masuk dalam formula. Okay, dia cakap this question similar, maknanya kalau awak satu tu tak tulis pun tak apa. So kita anggapkan kalau tak tulis maknanya NA tu sama dengan 1. Boleh juga ditulis sebagai macam ni, tapi jarang tulis 1 kat depan sini lah, 1 darab. Okay. Okay, masukkan nilai A, U, N dan U prime X tersebut. Okay. Solve the equation using formula. Okay, masukkan nilai tadi. Masukkan nilai A, masukkan N campur 1, sini N campur 1, yang ini adalah U prime X. Okay, masukkan nilai U prime X dia. Okay, dan jangan lupa campur C. Okay, jangan lupa campur C. Okay, so dapat jawapan dia 5X tambah 3 kuasa 5 bahagi 5. 4 campur 1 darab dengan 5. Dapat 25. Okay. Okay, B. Okay, B. Tentukan nilai A sama dengan 6, N sama dengan 5, UX sama dengan 4 tolak 5X. 4 tolak 5X. Okay, U prime X sama dengan negatif 5. So, masukkan nilai ke dalam formula. Okay, masukkan dalam formula A, sini N campur 1, N campur 1, ni adalah U prime X. Masukkan nilai semua. So, dapatlah jawapan dia negatif 4 tolak 5X kuasa 6. Okay, mana letak negatif? Sebab di bawah dia adalah 6 kali negatif 5 dapat negatif 30. Okay, dia dapat sini ialah 6 per negatif 30. 4 tolak 5X kuasa 6. So, kecilkan nilai. Ada 6 kali 1, 6 kali 5. So, dapatlah macam ni. 1 tak payah tulis. Okay. Dapat yang tu. Okay, C. Okay, C. Punca kuasa. Okay, punca kuasa ni kita kena tulis dalam bentuk nombor supaya senang kira. So, punca kuasa adalah sama dengan 1/2. Punca kuasa 3 adalah 1/3. Okay, so ditukarkan. Dia punya bentuk punca kuasa 2 ni kepada bentuk kuasa sini, kuasa setengah. So kita dah dapat A sama dengan berapa? A sama dengan 1, N sama dengan 1/2, U sama dengan 8 tolak 2X. Okay, 8 tolak 2X, U prime sama dengan negatif 2. So masukkan nilai kat sini lah. Okay, masukkan nilai. Okay, yang N campur 1, sini N campur 1 kali dengan U prime X. So, masukkan nilai. Okay, lepas tu awak settlekan pengiraan. So, dapatlah negatif 8 tolak 2X kuasa 3/2/3. Okay. Jadi, ringkaskan ni. Negatif 2 kali dengan 3 adalah negatif 6. Jadi, 2 per negatif 6. Ringkaskan dapat negatif 1/3. Okay, kalau boleh soalan-soalan macam ni awak kena ringkaskan. Soalan D, 4/3. Jadi nombor soalan macam ni di bahagian bawah kita boleh naikkan ke atas. Bila naik ke atas, kuasa dia akan jadi negatif. Okay, macam ni. Okay, sebelum buat apa-apa kita modify dulu supaya macam contoh soalan C lah. C kan ada punca kuasa. Kita tukar ke dalam bentuk kuasa. Okay, punca kuasa kita tukar bentuk nombor, iaitu punca kuasa 2 adalah 1/2. Manakala yang kat bawah ni kuasa 5, kita naikkan ke atas, kita jadi kuasa negatif 5. Okay, yang atas ke bawah tak payahlah. Okay, lepas tu macam biasalah A, N, kemudian U prime. Okay, dapatnya U prime. So, dapatlah jawapan dia. Okay, seterusnya adalah 311B. Latihan
Ini soalan mudah. Okay. Ini soalan yang enggak mudah. Saya tunjuk ya. So X ini adalah 2 campur 1 bahagi 2 campur 1. So dapat X kuasa 3 per 3 campur dengan C. So kalau negatif 3, X negatif 3 campur 1 bahagi negatif 3 campur 1. So dapat berapa? X kuasa negatif 2 per negatif 2. Negatif 2 campur C juga boleh ditulis. Okay, negatif 1 per 2 X kuasa 2 campur dengan C. Boleh juga ditulis macam ni. Okay, X ni bawa turun bawah, dia jadi kuasa dia positif. Negatif 2. So negatif 2 ni, negatif letak depan. Okay, 2 ialah 1 per 2. Okay, 1 per X, maknanya ini awak tulis balik dalam bentuk yang dipahami, iaitu X kuasa negatif setengah. Punca kuasa adalah 1 per X kuasa setengah. Naik ke atas jadi X kuasa negatif setengah. Negatif 1 per 2. So, kita dapat negatif 1 per 2 campur 1 bahagi negatif 1 per 2 campur dengan 1. So, dapat berapa? 4. Okay, 2. Okay, kuasa X kuasa setengah campur dengan C. 2 kuasa setengah, 2 X kuasa setengah juga boleh tulis sebagai 2 punca kuasa X campur dengan C. Okey, yang D pun samalah, jadi X kuasa negatif 4. Okey, negatif 4 campur 1 berapa dapat? Negatif 3 bahagi negatif 3. So kat sini kita dapat X kuasa negatif 3 bahagi negatif 3. Okey, campur C. Okey, sekarang kita di depan 1 per 3X. Bawa turun bawah, jadi kuasa dia positif. Okey. Dan ni, apa kita tambahkan? Okey, tak apa. 3X kuasa 5. Jadi 3X 5 campur 1 bahagi 5 campur 1. Campur C, jadi 3X kuasa 6 per 6 campur C. Yang ni boleh potong. 3 kali 1, 3 kuasa 2. So dapat berapa? Ini kita dapat 1 per 2 X kuasa 6 campur C. Juga boleh tulis macam ni. Tidak tulis boleh. Tak tulis pun tak apa. Okey, soalan F. Okey, 4 per 9 X kuasa 3 campur 1 bahagi dengan berapa? Bagi dengan 4 per 9 jadi sini jadi 4 lah. Okey, jadi 4 X kuasa 4 bahagi dengan 36 campur dengan C. So yang ni boleh dipotong. 4 kali 1, 4 kali 9. So kita boleh dapat 1 per 9 X kuasa 4 campur dengan C. Okey, GH ni kita buatlah. Okey. Okey, yang ni saya nak buat dan hantar. Berapa etihan berapa ni? 311B. Okey. Susah sikit lah. Okey. Yang ni buat dan hantar. K, L, M dan N. Buat dan hantar dalam CDOS. Okey, latihan 3.11B. Okey, K, L, M, N ada 4 saja. Okey, belum buat dan hantar. Okey, seterusnya kita masuk sikit. Integration of addition and subtraction. Okey, ini mudah ni. Sangat-sangat mudah. Okey. Okey, sekiranya ada satu persamaan algebra, kita boleh pecahkan satu-satu. Maknanya kalau persamaan algebra ni kita buat pengambilan, kita boleh pecahkan, buatkan makan F boleh dan makan G. So tak ada masalah. Kalau nak campur tolak. Okey, yang ni mudah je deh. Kita tengok contoh terus lah.
Okey, tengok contoh. Yang pertama 5x kuasa 3 campur 7x campur 5dx. Okey, 5dx. Maknanya kita buat pembezaan pengambilan satu-satu. Okey, awak boleh buat yang pertama, kedua dan ketiga. Buat serentak boleh ataupun buat satu ataupun buat macam ni. Boleh juga ditulis sebagai 5x so 5x kuasa 3 campur pengambilan bagi 7x. Ni kena ditulis dx. dx campur pengambilan 5dx. Boleh tulis macam ni ataupun buat sekali. Okey, yang ni mudahlah. 5x kuasa 4 campur 1, 3 campur 1 bahagi 3 campur 1, 7x 1 campur 1 bahagi 1 campur 1, dan sini ada 5x. Okey, 5x. Okey. Mudah. Yang B kalau macam ni kita boleh pecahkan kepada 2. Kalau susah nak faham kan. Kita boleh tulis 2/3 dx tolak pengambilan bagi negatif, tak ada negatif, 5x 4 bahagi 3 dx. Okey, boleh pecahkan satu. So 2/3 dapat 2/3x. 5x kuasa 4/3, 5x kuasa 4 campur 1. Yang bawah ni adalah 4 campur 1 dengan kali dengan 3. 4 campur 1 adalah 5, 5 kali 3 dapat 15. Okey, dan kita boleh potong. So dapat x kuasa 5/3 lah macam ni. Okey, boleh sini ya. Kita tengok C. Pusing nombor. Okey, C macam ni kita boleh darab, kembangkan. Ini darab ni, ini darab macam ni. Macam biasa, 2x kali x dapat 2x kuasa 2. 2x kali negatif 2 dapat 2x kali negatif 2 negatif 4x. Lepas tu campur 1, okey, dapat negatif 3x. 1 kali negatif 2 dapat negatif 2. So kita boleh buat pengambilan masing-masing macam ni. Okey, bila jumpa soalan macam ni, awak boleh pecahkan 4x kuasa 5 per x kuasa 2 tolak 1 per x kuasa 2. Okey, untuk soalan macam ni, kita boleh ringkaskan dahulu. X kuasa 2, okey, x kuasa 5, so kita boleh potong x kuasa 2, atas 5 tinggal lagi x kuasa 3. Kita boleh ringkaskan mengikut hukum indeks dalam topik 1. Kalau masih ingat, kita boleh ringkaskan dahulu. Macam ni dia tak tunjukkan direct. So, awak potong x kuasa 2 dengan 5, maknanya 5 tolak 2 jadi x kuasa 3. Okey, kita boleh ringkaskan ni lagi. Maknanya kat sini, dapatlah x kuasa 4 tambah 1 per x campur C. Okey, boleh kita soalan mudah. Okey, latihan 311C. Okey, yang ni mudah je ni. Okey, 5x kuasa 3 per 3 campur 7x kuasa 2 per 2 campur 9x. Okey, per 1. Okey, dah ada. Okey, jangan lupa tambah C untuk konstan. Soalan 2, 6x kuasa 2. Okey, kalau jumpa kan benda macam ni, awak tak boleh buat ikut formula yang tadi. Sebab nilai kuasa x dia lebih daripada 1. Bila x lebih daripada 1, tak boleh gunakan hukum formula tadi. So, okey, ini berapa dapat? 6x kuasa 3 per 3. Okey. Lepas tu, tolak 2x kuasa 2 per 2 campur 5x campur dengan C. So dapat 2x kuasa 3 tolak x kuasa 2. 2 tak 2 mati kan? Dah matikan. Tambah 5x dan jangan lupa tambah C. Sebab ini adalah setengah markah. Okey, C. Macam mana C? C boleh buat satu-satu. Awak boleh asingkan 3x kuasa 3 per 5x campur 4x kuasa 2 per 5x
tolak X per 5X campur dengan C. So ni boleh potong. So dapat apa? 3 per 5 X kuasa 2 campur. Jadi kita buat ringkasan dulu. Okay, siap dia dengan konversi. Kita saya nak ringkasan. Okay, kita buat ringkasan dahulu. Okay, kita ringkasan dulu. Sini 4 per 5 tinggal X. Okay, dan tolak potong X tinggal dapat 1 per 5. Okay, dapat 1 per 5. Okay, barulah kita buat proses pengaliran. Semua sekali ni terhadap PX. So dapat berapa? 3 per 5 X kuasa 2 campur 1. 2 campur 1. Okay, dapat berapa tu? So dapat 3 per 5 X kuasa 3. Bawah dia per 3 dapat 15. Okay, bawah dia dapat 3 dapat per 15. Okay, campur 4 per 5 X kuasa 2 per 2. Okay, tolak 1 per 5 X campur C. So sini 3 dengan 3 boleh potong. So dapat 1 per 5 X kuasa 3 campur 2 kali 1, 2 kali 2. So dapat 2 X kuasa 2 per 5. Itu. Tolak 1 per 5 X campur dengan C. Okay, okay. 1 per 5 ni awak type atas tak apa. Boleh tulis macam tu. Okay, C, D X 5 per 2 campur 1 sama dengan 5 per 2 ialah, kalau tekan kalkulator dapat 7 per 2. So dapatlah 7 per 2. Okay, sini campur X 2X kuasa 3 per 2 campur 1 dapat berapa? 5 per 2 di sini. Okay, tolak X kuasa 2 per 2 campur C. So kita dapat berapa? Okay, tengok kalau soalan C ni kita boleh simplify dia punya kalau boleh simplify dia punya index, kita simplify dulu siap-siap. So ini dapat berapa? 2 X kuasa 7 per 2 bahagi 7. Okay, campur 2, 4. 4, okay, 2 kali 2, 4. 2 kali 2 dapat 4. X kuasa 5 per 2 per 5. Okay, tolak X kuasa 2 per 2 campur dengan C. Okay, D, E, F, G, H. E, F, G, H. Okay. Yang ni latihan untuk awak lah. E. Ini kita buat E, F, G dan H. Okay, try buat untuk latihan ini. Okay. E ni senang susah. E mudah aja, tukarkan ke dalam bentuk ni. Jadi X kuasa setengah campur dengan 4. X kuasa negatif 1 per 2. Kenapa negatif? Saya buat ni atas. Okay. So simple kalau berani Dx. Okay, boleh buat sendiri tu. Yang ni macam mana? Gunakan formula yang tadi lah. Okay, gunakan formula yang tadi tu. Okay. Oh tak, ini kuasa 2. Maknanya awak boleh buat 3x tolak 1, 3x tolak 1. Boleh buat macam ni. Jadi 9x kuasa 2. Tolak 3 adalah tolak 6x campur 1. Pasal kuasa 2 je ni, kau sampai tak payah. Okay, saya tekan. Okay, G. Macam mana nak buat G? Kita tekan. Okay, pindahkan ke atas kalau ini. Ini okey dah. Ini adalah 1. Ini adalah 1 per 2x. Okay, yang ni pecahkan sekejap ni. 1 per 2
Okey, darab dengan 1/x macam ni. Okey, ini adalah 1/2 ni. Okay. Maknanya kita boleh pecahkan. Siap. Okey, so dapat berapa? 1/2 darab dengan x kuasa negatif setengah. Okey, okay. Kita try buat sendiri. Ya. Jawapannya ada. Okey, yang H. Okey, kalau macam ni kita kena simplifykan dahulu. Ini darabkan ke dalam semua. So, dapat berapa? X kuasa 4/x kuasa 2. Ini masih asal. Tolak 2x kuasa 2 per x kuasa 2 campur 1/x kuasa 2 dx. So, dapat berapa yang ni? X kuasa 2 dengan 4 campur x kuasa 2. Tolak. Buang ni tinggal. Tolak 2 lah. Okay, campur dengan 1/x kuasa 2 dx. Okay. Okay, saya tekan tu. Mudah. Okay, sampai kat situ saja dulu. Untuk chapter ni kita akan masuk pada minggu hadapan. Okay, insyaAllah. Buat yang ni dulu bagi habis. Ada 2 latihan saya bagi kat awak. 311B dan 31.1C. Okay, tolong buat dan hantar dalam sidus biasa. Okay, saya stop kat sini dulu. Kita berakhir. InsyaAllah kita sambung kelas akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih banyak.